Hai, selamat sejahtera. Okey, kali ini saya akan terangkan tentang tajuk Unit 10, tingkatan 5, iaitu pengurusan kewangan secara beretika menjamin keharmonian hidup. Dalam unit ini, murid akan dapat yang pertama, menyenaraikan pelbagai sumber kewangan yang diperoleh secara beretika. Kita akan senaraikan satu-satu sumber-sumber kewangan. Yang kedua, mengenal pasti cara menguruskan kewangan secara beretika. Kita susun atur apakah cara-cara yang sesuai untuk menguruskan kewangan. Yang ketiga, mencerakinkan kepentingan pengurusan kewangan secara beretika, iaitu menghuraikan apa-apa semua kepentingan atau faedah-faedah semasa menguruskan kewangan secara beretika. Yang keempat, meramalkan kesan pengurusan kewangan secara tidak beretika, iaitu kita lihat apakah kesan-kesan buruk jika kewangan kita tidak diuruskan dengan baik. Yang kelima, mengekspresikan perasaan apabila menguruskan kewangan secara beretika, iaitu apakah perasaan baik, perasaan buruk, yang positif atau negatif semasa kita uruskan kewangan kita. Dan yang keenam, mempraktikkan amalan pengurusan kewangan secara beretika, iaitu kita lakukan amalan-amalan ini semasa menguruskan kewangan dengan cara beretika. Adakah anda mempunyai perancangan pengurusan kewangan? Jadi kalau kita lihat, ini adalah antara apa-apa yang melibatkan kewangan. Sama ada dari segi gaji, dari segi tanggungan, iaitu pembayaran apa yang ada dalam rumah kita, barang dapur dan sebagainya. Okay? Duit keluar, duit masuk, semua apa-apa saja yang melibatkan duit, melibatkan kewangan. Jadi pada tajuk ini, kalau kita lihat di sini, apakah cadangan nilai yang sesuai bagi tajuk ini? Iaitu yang pertama, kesederhanaan, nilai bertanggungjawab, nilai rasional, nilai berdikari dan juga nilai kerajinan. Konsep. Pengurusan kewangan merupakan tindakan merancang pendapatan dan perbelanjaan secara berhemat dalam hidup sehari-hari kita. Okay, bila kita melakukan perancangan, kita nak lihat apakah tindakan-tindakan kita, apakah yang kita lakukan sepanjang hari dalam masa menguruskan duit kita, sama ada perbelanjaan kita, duit keluar ataupun apa-apa saja sumber kewangan yang kita dapat dalam sehari-harian kita supaya dapat dilaksanakan dengan lebih efisien, iaitu dengan lebih tersusun. Kalau pelajar lihat, di mana pengurusan kewangan ini perlulah diamalkan secara beretika, iaitu kita akan pastikan duit yang kita perolehi, kita mestilah mendapatkan duit tersebut daripada sumber yang sah, iaitu mengikut peraturan dan juga undang-undang. Iaitu namanya pengurusan daripada segi kewangan kita. Duit yang kita perolehi bukanlah duit curi, duit rompak, hasil menipu orang lain dan sebagainya. Antara sumber kewangan yang boleh diperolehi secara beretika, kalau kita lihat yang ini, yang pertama adalah daripada gaji. Ini yang pertama. Kita akan dapat duit daripada gaji. Yang kedua, daripada saham-saham yang telah diiktiraf. Biasanya kita akan membuat pelaburan di bank ataupun di syarikat-syarikat tertentu untuk pembelian saham. Dan kita akan dapat keuntungan daripadanya. Yang ketiga, daripada segi insurans. Dan maksudnya di sini, kita bayar insurans secara bulanan. Tetapi apabila berlaku kemalangan dan sebagainya, duit daripada insurans yang telah kita bayar itu, kita akan dapat claim balik. Kita akan dapat tuntut semula.
Yang keempat, daripada sewa. Contohnya kita ada beli rumah, kemudian kita akan sewakan kepada orang lain. Yang kelima, simpanan bank, iaitu kita menyimpan wang di dalam bank. Pada hujung tahun nanti kita akan dapat faedahnya. Kita akan dapat dividennya, tambahan daripada pihak bank. Dia akan berikan kita bonus dan sebagainya. Yang keenam, upah, iaitu contoh kita membantu ibu ataupun kita membantu orang-orang tertentu dan kita telah diberikan upah untuk usaha yang kita lakukan untuk mereka. Ketujuh, pelaburan hartanah. Ini contohnya macam kita melabur kepada tanah-tanah tertentu dan kita akan dapat kewangan, kita akan dapat sumber duit secara halal daripada sendiri, secara etika. Yang ke-8, bonus. Mungkin pada hujung tahun ataupun pada hari raya dan sebagainya, kita punya big boss akan berikan duit bonus, bonus tahunan kepada kita. Dan akhir sekali, yang ke-9 iaitu dividen. Okey, ini bila kita simpan duit dalam bank tu biasanya kita akan dapat lah, okey, sama ada dividen, bonus dan sebagainya. Jadi, setiap individu yang membuat kewangan ni, dia pastikan dia adalah stabil dan kukuh. Okay, bila kita susun baik-baik, kita punya kewangan ni kita rancang dengan baik, kewangan kita akan dapat diuruskan dengan bijak. Okey, ini adalah cara menguruskan kewangan secara beretika. Yang pertama, mengurus pendapatan dan perbelanjaan secara berhemat. Yang kedua, membuat simpanan sewaktu kecemasan. Yang ketiga, menyertai skim pelaburan yang diiktiraf. So, jangan pandai-pandai nak join marketing, kena jual dapat berapa, kena jual. Itu sangat berbahaya. Kalau kita tak dapat laksanakan, kita akan dapat kerugian yang teruk. Okay, yang keempat, melindungi pendapatan dengan simpanan dan insurans. So, ini yang macam saya cakap tadi. Kita simpan duit, kita buat insurans, kita bayar bulanan termasuk dengan simpanan dan kita akan dapat apabila berlaku kecemasan, kecederaan dan sebagainya, kita dapat claim balik. Yang kelima, membuat pinjaman mengikut kemampuan. Pastikan nak buat pinjaman, kita mestilah tahu kita mampu nak membayar balik pinjaman tu. Kalau kita pinjam terlampau banyak, bila nak pulang balik kita tak mampu pulang, akhirnya hutang kita akan bertambah-tambah banyak. Okay, yang keenam, membuat pembayaran pinjaman secara konsisten. Okay, dia mesti saling berkaitan. Bila kita buat pinjaman, kita mesti membayar secara konsisten. Yang ketujuh, memiliki aset tetap. Okey, contoh memiliki aset tetap, kita boleh beli rumah, kita mampu beli kereta dan sebagainya. Ke-8, merancang kewangan untuk simpanan hari tua. Okey, hidup kita bukannya selama-lamanya ya. Mungkin bila kita dah tua nanti, kita nak gunakan untuk apa? Untuk anak-anak, untuk besarkan rumah dan sebagainya. Itu dinamakan kewangan untuk simpanan hari tua. Yang ke-9, memperuntukkan wang untuk membayar cukai. So, setiap manusia di bumi, tak kiralah duduk di mana, kalau kita dapat gaji dan kita ada sumber pendapatan, jika kita layak membayar cukai, kita wajib membayar cukai. Ke-10, membuat tabungan lebihan daripada pendapatan dan tabungan jangka panjang. So, maknanya kalau kita ada gaji, kita dah dapat duit kita tu, kita buat agihan untuk buat tabung dulu. Kita simpan berapa persen setiap tahun. Mungkin gaji kita RM1,000, kita simpanlah sekurang-kurangnya RM10 setiap bulan. Sikit-sikit pun lama-lama akan jadi bukit dan wang itu akan banyak. Pengurusan kewangan secara beretika menuntut disiplin yang tinggi. Kenapa dia cakap berkenaan dengan disiplin? Kalau kita tidak ada komitmen, kita tak ada disiplin yang betul untuk merancang, memang kita tak dapat buat dengan baik. Okey? Kena disiplin. Kena buat. Kena buat. Jangan tak buat. Itu maksudnya disiplin.
Okay, hari ni buat, esok tak buat. Itu bukan orang yang berdisiplin lah. Okay, orang yang berdisiplin ni dia akan buat mengikut ketetapan masa dia. Okay, banyak kepentingan jika kita dapat uruskan dengan cara beretika. Okay, apakah kepentingan ni? Okay, kita tahu kepentingan ni adalah faedah. Jadi yang pertama, bagi kepentingan pengurusan kewangan secara beretika, kita pasti akan dapat mengurangkan bebanan kewangan. Okey, contohnya macam mana? Okey, kita simpan. Bila kita simpan duit, makin lama kita akan dapat pulangan dividen. Ini contohnya bila kita simpan di dalam bank lah. Okay. Dan kita elakkanlah daripada membuat pinjaman yang tidak sepatutnya. Sebab bahaya bila kita tak mampu bayar, hutang kita bertambah-tambah. Yang kedua, mengelakkan kes penipuan dan transaksi haram. Contohlah, ni diberi kat sini menyertai skim pelaburan yang sah. Jangan suka-suka hati nampak iklan sana sini kita nak join semua. Bila kita tak mampu buat dan dapat pula itu adalah skim pelaburan yang tidak sah, yang tidak diiktiraf, maka kita akan ditipu dan kita boleh juga akan mendapat hutang yang banyak. Yang kedua sini, kita buatlah dulu tinjauan. Kita semak, kita siasat dahulu sebelum nak buat apa-apa sebarang urus niaga. Contohnya kalau kita beli barang daripada Shopee dan Lazada, tengok dulu komen-komen kat orang dalam tu. Orang tu komen baik ke, orang tu komen tak bagus ke. Mungkin dalam komen tu kita akan nampak cerita tentang orang tu menipu dan sebagainya. Ada pada komen-komen dalam laman web mereka. Okey, yang ketiga, kuasa beli yang tinggi. Bila kita suka sangat shopping, suka sangat membeli, maka kita akan berbelanja, keluar duit macam-macam. Okey, kita maksimumkan kepuasan pemilik. Menjanakan pertumbuhan ekonomi negara. Okey, ini bagus. Bila kita ada kuasa beli yang tinggi, kita nak beli macam-macam, kita dapat tingkatkan ekonomi negara. Tetapi dari segi kita akan puas hati sebab kita dapat beli. Cuma kita kena hati-hati, kena fikir-fikir dahulu. Okay, yang keempat, menjamin masa depan yang sejahtera. Di mana bila kita beli, kita dah ada harta. Okay, contohnya kita beli rumah, kita beli kereta, okay? Dan kita akan mempunyai tambahan kewangan daripada pelaburan. Walau bagaimanapun, bukan semua yang kita buat itu dilakukan oleh semua orang. Okay? Kita kata kita uruskan, tapi tak semua orang uruskan kewangan mereka dengan baik. Jadi apakah kesan buruk jika kita tidak laksanakan pengurusan kewangan dengan beretika? Okay, yang pertama kalau kita lihat kat sini, kadar muflis akan meningkat. Apa maksud muflis? Muflis adalah bankrupt. Okay. Yang kedua, pemberi hutang yang tidak berlesen bertambah. Contohnya alung. Okay. Alung tu makin lama makin banyak, makin lama makin ramai. Yang ketiga, keberhutangan dalam kalangan rakyat akan meningkat. Di mana bila ramai rakyat yang tidak membuat pengurusan kewangan dengan baik, dengan beretika, maka mereka asyik pinjam dan akhirnya hutang semakin meningkat. Yang keempat, wujud komuniti yang boros. Kalau tadi kita kata bila dia beli barang banyak-banyak, kuasa beli yang tinggi, memang ekonomi negara akan bertambah meningkat. Kita akan puas hati sebab kita dapat beli macam-macam. Tetapi jika tidak dijaga dengan baik-baik, maka akan wujudlah komuniti yang boros. Boros maksudnya suka membazir. Okay, suka membazir duit. Yang kelima, kesan psikologi kepada individu. Ini daripada segi mental dia lah. Okay, dan yang keenam, keselamatan keluarga terjejas. Kenapa pula bila kita tidak dapat uruskan kewangan dengan baik, dengan beretika, keselamatan keluarga terjejas? Okay, contoh di sini kalau kita buat pinjaman daripada alung, patut tak mampu bayar duit, apa akan jadi? Pihak alung ni, tailong-tailong semua ni, dia akan datang rumah, dia akan
mengugut dan memukul ahli keluarga kita dan macam-macam akan berlaku. Okey, ini contohlah. Jadi, kita mestilah sentiasa mempraktikkan pengurusan kewangan secara beretika. Untuk apa? Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih gembira dan tenang. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, okey, apa nilai yang ada? Kita boleh nampak nilai universal seperti kesederhanaan, bertanggungjawab dan rasional. Okey, 3 dalam ni kita akan dapat kaitkan nilainya. Diamalkan akan pastilah dapat melahirkan individu yang berkemahiran dalam pengurusan kewangan. Itu sahaja daripada saya bagi tajuk penerangan unit 10. So, kita akan sambung pada video seterusnya. Bye-bye.